Untuk pembentangan ini, kami ingin menerangkan seni mempertahankan diri masyarakat Cina kerana kami berasa seni unik ini telah diabai di negara kita. Oleh itu, kita ingin menyebarkan keunikan ini ke seluruh dunia agar lebih banyak orang dapat memahami. Hal ini dikatakan demikian, negara kita merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap seni mempertahankan diri untuk masyarakat Cina mempunyai sejarah tersendiri. Dengan ini, kami ingin menerangkan seni yang popular seperti wushu, tai chi dan sebagainya. Untuk pembentangan objektif ini, kami ingin memupuk pemeliharaan seni mempertahankan diri dalam budaya Cina. Pak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Kita juga perlulah sering mengingati kepentingan dan keistimewaan tentang seni mempertahankan diri dalam budaya masing-masing. Selain itu, kita ingin menyebarkan kesedaran tentang betapa pentingnya dan signifikannya. Dengan ini, kita dapat mentransformasikan mentaliti dan sikap disiplin terhadap seni tersebut. Oleh itu, kami dapat membentukkan generasi yang berbudaya pada masa yang akan datang. Latihan seni mempertahankan diri Cina terdiri daripada komponen berikut: asas, pendirian, bentuk dan senjata. Asas adalah bahagian penting daripada setiap latihan seni bela diri kerana tanpa asas, pelajar tidak dapat maju ke tahap yang lebih maju. Pendirian ialah postur berstruktur yang digunakan dalam latihan seni mempertahankan diri Cina. Bentuk dalam bahasa Cina ialah satu siri pergerakan yang telah ditetapkan dan digabungkan supaya dapat dipraktikkan sebagai satu set pergerakan yang berterusan. Kebanyakan orang Cina juga menggunakan latihan bersenjata yang meluas dengan senjata Cina untuk penyejukan fizikal serta latihan penyelarasan dan strategi. Wushu dikenali seawal 3000 hingga 1200 tahun dahulu dan merupakan satu seni mempertahankan diri yang mempunyai unsur-unsur seni dalam pergerakannya. Ia dipraktikkan dalam kehidupan harian untuk menjaga kesihatan dan melindungi diri daripada bahaya. Kadang-kala, ia juga boleh dijadikan sebagai hiburan atau demonstrasi. Wushu terdiri daripada bersenjata dengan tidak bersenjata. Wushu tidak bersenjata merujuk kepada seni mempertahankan diri yang menggunakan seluruh badan termasuk berlari dan melompat. Wushu bersenjata pula adalah untuk menguatkan lagi seni wushu tidak bersenjata dengan menggunakan alat seperti tongkat panjang, pisau ataupun lembing. Semasa tahun 1956, Persatuan Seni Mempertahankan Diri Cina telah menubuhkan pasukan seni mempertahankan diri. Selepas itu, kejohanan jemputan seni perkahwinan antarabangsa telah diadakan di Xi'an dengan penubuhan Liga Seni Mempertahankan Diri Antarabangsa semasa tahun 1985. Kemudian, pada tahun 1987, kejohanan seni mempertahankan diri Asia yang pertama diadakan di Hangping. Pada tahun 1990, pertama kali seni mempertahankan diri telah disenaraikan sebagai acara pertandingan dalam Sukan Asia ke-11. Wushu adalah istilah yang betul untuk semua seni mempertahankan diri Cina. Oleh itu, Kung Fu dan Wushu pada asalnya adalah sama. Dalam tempoh 30 tahun yang lalu, Wushu di tanah besar Cina telah dimodernkan supaya terdapat piawaan sejagat untuk latihan dan pertandingan. Pada dasarnya, banyak penekanan telah diberikan pada kelajuan, kesukaran dan persembahan. Akibatnya, Wushu telah menjadi persembahan olahraga dan sukan kompetitif, manakala Kung Fu atau Wushu tradisional kekal sebagai amalan pertarungan tradisional. Walaupun masih dalam peringkat tunas di banyak negara, Wushu adalah sukan antarabangsa yang mapan. Fong Ziong Dominic, saya ingin membentangkan Tai Chi atau turut dipanggil Tai Chi. Merupakan wushu dalaman yang paling tersohor pada hari ini. Gaya dalaman ini memberi tumpuan dalam memanipulasi dan memupuk minda serta rohani. Kadang-kala Tai Chi dirujuk sebagai tinju bayangan. Walaupun Tai Chi paling biasa diamalkan pada hari ini sebagai salah satu bentuk latihan meditasi atau senaman, ia sebenarnya dibangunkan sebagai satu bentuk seni pertahankan diri.
Nama saya Hazim Asmi. Saya akan membentangkan latar belakang Tai Chi. Falsafah utama Tai Chi berkait dengan konsep Tao Yin dan Yang. Yin dikatakan sebagai kuasa perempuan yang gelap dan lembut, manakala Yang ialah kuasa lelaki yang keras dan terang. Kedua-dua kuasa ini membentuk alam semesta dan adalah penting untuk mencari keseimbangan di antara kedua-dua kuasa. Terdapat beberapa ahli sejahtera berpendapat bahawa Tai Chi berasal dari Sami Tao abad ke-12. Pada hari ini, Tai Chi telah dikenal di China dan di seluruh dunia kerana ia membentangkan banyak manfaat kepada kesihatan dan ia terbukti secara saintifik. Terusnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan Tai Chi. Pertama sekali, Tai Chi mampu meningkatkan keseimbangan individu melalui pergerakan berdiri menggunakan hanya sebelah kaki. Kedua, bagi pergerakan pada bahu dan pergelangan tangan pula, ia dapat meningkatkan kelenturan badan dan juga peredaran darah. Sekiranya kita mempelajari dan membuat pergerakan mengikut turutan yang ditetapkan, kita dapat meningkatkan fungsi kognitif seperti tumpuan dan fokus. Selain dari itu, penglibatan dalam senaman ini juga turut mewujudkan persahabatan apabila kita melakukan senaman ini secara berkumpulan. Terakhir sekali, Tai Chi mampu meningkatkan mood seseorang dan juga mengurangkan kemurungan. Selamat sejahtera semua, saya Yan Chun. Saya akan berkongsi tentang sejarah ringkas Wing Chun. Jadi, awak akan tanya mana Wing Chun dapat inspirasinya? Legenda berkata, Eng Mui, pengasas Wing Chun, mendapat inspirasinya selepas menyaksi pergaduhan antara seekor burung upik dan seekor tikus yang besar. Burung upik itu dapat mengelakkan serangan tikus dengan senang dan menggunakan sayap dan kakinya untuk mempertahankan diri. Jadi, itulah inspirasi Wing Chun. Asal unsur Wing Chun, Wing Chun ialah gaya kungfu selatan Cina. Ia diasas oleh dua wanita, iaitu Eng Mui dan Yin Wing Chun. Jadi, macam mana mereka bertemu? Legenda berkata, Eng Mui melarikan diri kerana pada masa itu, kuil Shaolin dimusnah oleh tentera Qin. Dia bertemu dengan Yin Wing Chun di Yunnan dan Sichuan. Selepas mereka bertemu, mereka menjadi kawan yang baik. Pada suatu hari, Eng Mui diberitahu bahawa Wing Chun akan dipaksa berkahwin dengan Panglima Tempatan. Untuk mempertahankan diri, Eng Mui mengajar versi Shaolin Kung Fu yang telah diubah suai, iaitu Wing Chun, kepada Wing Chun. Jadi, itulah sejarah ringkas Wing Chun. Kawan saya akan berterus dan berkongsi tentang gaya Wing Chun. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, nama saya Ian Lloyd Yen dan hari ini saya akan bercakap tentang gaya Wing Chun. Wing Chun adalah sejenis seni mempertahankan diri yang lebih memfokuskan kepada pertahanan. Flexibility dan kelajuan adalah lebih penting daripada kekuatan. Adalah penting untuk mengangkat tangan anda dan bertahan pada setiap masa. Kamu boleh nampak dalam gambar-gambar ini, tangan mereka diangkat dan bersedia untuk mempertahankan. Perkara yang paling penting dalam Wing Chun adalah sentuhan fizikal. Dalam Wing Chun, anda mesti berpegang pada lawan anda dan membuat sentuhan dengan tangan dan lengan bawah mereka. Ini kerana maklumat dipindahkan lebih cepat melalui sentuhan dan bukannya penglihatan. Kamu boleh nampak dalam gambar-gambar ini, tangan mereka sentiasa sentuh. Terima kasih. Seterusnya, kawan saya akan bercakap tentang orang terkenal yang berkaitan dengan Wing Chun. Selamat sejahtera, nama saya Ying Hui. Saya akan berkongsi orang terkenal Wing Chun. Orang pertama ialah Ip Man. Beliau seorang pengamal seni bela diri China yang pertama mengajar Wing Chun secara terbuka. Ketika Ip Man berumur 7 tahun, dia mula belajar Wing Chun dari Chan Hua Sun. Tapi Ip Man lebih banyak belajar ilmu dari Wu Cheng Su, iaitu senior kedua dalam satu perguruan. Orang kedua ialah Leong Zhen. Dia juga seorang pengamal Wing Chun dari Guangdong. Pada usia 18 tahun, beliau dilatih oleh Leong Yitai dalam kemahiran Shaolin Selatan. Selain itu, Wong Wabo mengajar Leong Zhen keseluruhan kumpulan kemahiran Wing Chun. Itu sahaja sejarah tentang Wing Chun. Sekian, terima kasih. Kung Fu Shaolin dikenali sebagai Shaolin Wushu, dianggap sebagai salah satu sistem Kung Fu tertua dan merupakan salah satu seni mempertahankan diri yang paling terkenal.
Ia berasal dari Asia Tengah dan telah diamalkan selama lebih 1,500 tahun. Dari 58 hingga 76 Masehi, hubungan antara India dan China mula berkembang. Sehubungan itu, konsep agama Buddha menjadi lebih popular di China apabila para Sami mengembara antara India dan China. Seorang Sami India bernama Bodhidharma mungkin telah berkhutbah kepada Sami-Sami di kuil Shaolin yang baru ditubuhkan di China. Kuil Shaolin terletak di dalam hutan Gunung Shamu, adalah salah satu daripada 7 gunung terkenal dinasti Song. Perkataan Ling bermaksud hutan. Oleh itu, kuil itu dinamakan Kuil Shaolin. Di sana, dia mungkin telah mengajar Sami gerakan seni mempertahankan diri yang menjadi asas Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu adalah gaya seni bela diri yang menarik yang menggunakan tendangan, blok dan tumpukan untuk menghentikan penyerang. Satu perkara yang berleluasa dalam Kung Fu adalah keindahan bentuk-bentuk yang mereka amalkan. Dalam video yang disediakan, ia menunjukkan contoh pergerakan tiga-tiga gaya iaitu Zia Hong Quan, Ki Xing Quan dan Tai Zu Chang Quan. Itu Zia Hong Quan, Ki Xing Quan dan Tai Zu Chang Quan. Quan dan Tai Zu Chang Quan. Chang Quan. Sekarang kita akan lihat pada kebaikan Shaolin. Shaolin menerapkan ajaran untuk bermeditasi yang membantu melepaskan fikiran yang membebani dan merenung. Hasil aktiviti fizikal mempelajari Shaolin boleh meningkatkan kekuatan otot yang membuat tubuh kita bergerak lebih aktif dan seimbang. Ia juga membantu dalam meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Kung Fu Shaolin dapat membantu kita membina keyakinan diri serta membantu dalam fleksibiliti badan melalui pembelajaran teknik Kung Fu ini. Untuk akhir kata, pembelajaran Shaolin boleh membawa kebaikan kepada tubuh dan minda kita. Terima kasih banyak atas perhatian anda. Itu sahaja untuk pembentangan kami tentang seni mempertahankan diri Cina.